الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، kita habiskan dulu tafsir untuk ayat 13 yang belum sempat dihabiskan minggu lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambungannya pada tengah ayat, wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan dia, yakni Allah Ta'ala, menghantar halilintar, maka dia menimpakan, dia mengenakan dengan halilintar itu sesiapa yang dia kehendaki, padahal mereka itu berbantah tentang ketuhanan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu sangat hebat hukuman siksaannya. Dalam ayat yang sama, di awal ayat dimaklumkan bahawasanya, diberitahu bahawasanya ar-ra'du guruh itu bertasbih memuji Allah Ta'ala. Begitu juga para malaikat bertasbih kerana takut kepada Allah Ta'ala. Dan sebagai ancaman kepada orang-orang yang ingkar, Allah Ta'ala berkuasa untuk menghantar as-sawa'iq. As-sawa'iq, halilintar yang memancar, suatu kejadian yang berlaku ketika turunnya hujan. Yang menghantarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu panahan cahaya yang disertakan dengan bunyi yang kuat, bunyi yang kuat yang kita sebut dengan guruh. Dan ada pula al-barqilah. Cantumnya kedua-dua itu dipanggil as-sawa'iq ataupun as-sa'iqah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim ada menulis satu kitab, As-Sawa'iqul Mursalah, halilintar yang dihantar fi raddi 'alal Jahmiyah wal Mu'attalah, untuk membantah golongan Jahmiyah dan golongan Mu'attilah ni, golongan yang cuba menafikan beberapa sifat Allah. Jadi kitab itu ditulis dengan judul As-Sawa'iq Al-Mursalah, halilintar yang dihantar. Mana membawa satu maksud yang sangat tegas dan keras kepada orang-orang yang cuba berlaku bid'ah dalam perkara yang berkenaan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Baik. Orang-orang musyrik, mereka itu jalala yujalilu, berbantah dalam keadaan tidak ada ilmu berhubung dengan siapa Allah Ta'ala itu. Kata Mujahid berhubung dengan ayat ini, seorang Yahudi telah berbantah, bertikam lidah dengan Nabi SAW, dan dia cuba memberikan persoalan berhubung dengan anillahi ta'ala, tentang Allah Ta'ala. Itu persoalannya min ayyi syai'in huwa, dari suatu apakah dia. Yahudi itu cuba beri soalan untuk berbantah tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala tu gapo dia, min ayyi syai'in huwa, daripada gapo dia. Sebagaimana kita ketahui bahawasanya Allah Ta'ala adalah sifatnya bersalahan, berlainan dengan segala makhluk yang baru. Zat Allah Ta'ala maha suci dan tidak menyamai makhluk, dan tidak boleh dibayangkan zat Allah Ta'ala itu dengan apa-apa yang kita ketahui dari sudut pandangnya kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Bahawa makhluk itu kita lihat sama ada dalam bentuk yang pepejan, makhluk dalam bentuk cecair, ada dalam bentuk gas. Malaikat daripada cahaya, jin daripada api, manusia daripada tanah. Maka orang Yahudi tanya, min ayyi syai'in huwa, Allah Ta'ala itu daripada apa dia?
Daripada gapo dia? Kalau malaikat daripada cahaya, jin daripada api, manusia daripada tanah, Allah Ta'ala daripada apa? Padahal mereka sudah tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi soalan dia bagi ni sengaja untuk dia nak, kata soalan provokasi lah. Walaupun bukan Yahudi ni tak tahu, dia tahu dah, tapi sengaja untuk dia kata menimbulkan tasykik, keraguan kepada orang-orang yang beriman, untuk meyakini akan kewujudan Allah sebagai zat yang berhak disembah dan diabdikan diri kepadanya. Itu yang disebut oleh Mujahid berhubung dengan ayat ini. Syadidul mihal makna syadidul quwwah wal akhdh, yang bersangatan kekuatan dan hukumannya, yang berkemampuan untuk menurunkan siksaan yang dahsyat kepada mereka dalam keadaan min haitsu la yash'urun, mereka tidak menyedarinya. Kerana apabila Allah Ta'ala mengenakan siksaan kepada sesuatu kaum, maka siksaannya itu adalah sangat alimun syadid, sangat pedih lagi, sangat berat, sangat keras, sangat dahsyat. Jadi persoalan orang kafir jidal, cuba mujadalah tentang Allah Ta'ala adalah jidal yang tidak disertakan dengan ilmu. Bila tidak ada ilmu, maka habislah dia akan rosak. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di kalangan manusia ada orang yang berbantah tentang Allah Ta'ala, berbantah tentang sifat ketuhanan Allah Ta'ala, padahal mereka itu tidak ada ilmu, bighairi ilmin wala hudan, tidak ada petunjuk, wala kitabim munir, dan tidak ada kitab yang menerangi hujahnya. Jadi kita kalau berdepan dengan orang macam ni, kita sendiri kena ada hujah, kena ada hujah. Hujah itu maknanya ilmu. Ilmu maknanya ada fakta, ada rujukan. Kebetulan semalam aku buka TV Al-Hijrah, rancangan Tonight with Dr. Zakir Naik. Persoalan tiba-tiba ada seorang wanita Kristian, dia baca satu kitab Bible bawa berhubung dengan soal sebab apabila Kristian cuba mengisbatkan, mengatakan bahawa Jesus, Nabi Isa itu sebagai salah seorang daripada Tuhan dengan teks yang diambil daripada kitab itu, maka dengan mudah dijawab oleh Dr. Zakir Naik, sebab dia hafal dah kitab Bible. Bukan saja dia hafal Quran, ingat surah, ingat ayat, Bible pun dia hafal. Dia kata kamu telah tersilap dalam menakalkan pengertian kalimah alfa dan omega yang ada dalam kitab Injil. Mana fakta tu dia ada, kita tak ada fakta, kita nak berbantah, nak berhujah dengan orang kafir ke mana? Dia ni orang yang anak didik kepada Syekh Ahmad Didat, orang yang ada ilmu dalam soal perbandingan agama. Dia tahu semua. Bila tahu semua, maka untuk berdepan dengan orang kafir boleh. Tapi kalau kita berhujah dengan orang kafir dalam keadaan ilmu mereka kita tak kuasai, mana kita tak boleh buat apa. Sebab apabila berdepan dengan ahlul kitab ataupun orang-orang yang disebut sebagai orang yang tahu tentang ajaran kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, kita kena kuasai. Bila tak boleh kuasai, kita hanya boleh berujar setakat yang kita tahu daripada nas-nas Quran dan hadis. Dan kita boleh menggunakan banyak hujah akliyah. Satu-satunya orang di dunia hamba tahu boleh menggunakan hujah ni hanya Dr. Zakir Naik. Sehingga dia kata dalam ceramah dia berjaya mematahkan hujah golongan Yahudi. Dalam ceramah itu juga, rasa tak silap 10 orang Yahudi masuk Islam. Siapa pendakwah kita boleh buat? Tak ada orang boleh buat. Sebab bila berdepan dengan hujah, orang yang tidak ada hujah dia akan kalah dengan mudah. Baik, kita pergi pada ayat berikutnya. Ayat 13. Ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال Sadaqallah. Lahu da'watul haqq, dan baginya, yakni bagi Allah Ta'ala, seruan yang benar, doa yang sebenarnya atau permintaan yang sebenarnya hanya kepada Allah. Walladzina yad'una min dunih, dan yang mereka sembah selain daripada Allah, yang mereka minta selain daripadanya. Alladzina tu ada banyak tafsiran, ada setengah edisi terjemahan dia sebut walladzina, maknanya berhala-berhala yang mereka sembah. Maka la yastajibuna lahum bisyai', dia tidak dapat memenuhi, memperkenankan sedikit permintaan mereka, melainkan seperti orang yang basiti kaffaihi, yang menghulur, yang membuka dua tapak tangannya untuk mengambil air, supaya air itu sampai ke mulutnya, tapi rupa-rupanya tidak sampai air itu. Ini suatu perbandingan yang Allah Ta'ala buat, bahawa sia-sianya ibadat dan doa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang tidak beribadat kepada Allah, yang tidak berdoa kepada Allah. Seperti orang yang dahaga, Allah tanya untuk ambil air, air duduk jauh, rupanya air itu tidak sampai dan tidak masuk ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tiadalah doa permintaan orang-orang kafir kecuali berada dalam keadaan sia-sia. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhan, dan kepada Allah jualah sujud segala yang di langit yang di bumi, secara sukarela atau secara karhan, terpaksa. Begitu juga zilal, zilal ni bayang-bayang, bayang-bayang mereka juga sujud kepada Allah di waktu pagi dan petang. Di ayat ni, ayat 14, ayat 15 ni berhubung dengan akidah tauhid dalam bab dua perkara, doa dan sujud. Persoalan doa, permintaan dan ibadat adalah ayat 14. Persoalan hanya kepada Allah Ta'ala segala makhluk di langit dan bumi sujud pada ayat 15. Baik, lahu da'watul haqq, bagi Allah Ta'ala juga da'watul sirki wa du'a wa tadarruk, dakwah yang sebenarnya, seruan yang sebenarnya, berdoa hanyalah untuknya, merendahkan diri hanya untuknya, tidak kepada yang lain, sama ada kepada al-asnam wal awthan, berhala-berhala yang dibuat daripada batu dan kayu,
atau tidak dijadikan doa itu kepada malaikat, kepada mana-mana manusia. Permintaannya sebenarnya hanyalah kepada Allah. Berkata Ibnu Abbas dan Qatadah dalam tafsiran ayat ini, dakwatul haq maknanya kalimah tauhid. Kalimah tauhid hanya kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, Maha Esa. Kalimah tauhid adalah la ilaha illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalau kita terjemah ilah, Tuhan yang disembah melainkan Allah, dari sudut cara kita faham tu, jangan faham dengan maksud sembah sekadar rokok, sujud, ibadah-ibadah khusus. Segala hajat keperluan adalah hidup yang termasuk adalah urusan yang kita kata tidak boleh tasarruf, kita letakkan, kita berikan kepada yang lain selain daripada Allah, maka ia ibadat. Kalau buat maka melanggar akidah tauhid, dikira jatuh kepada syirik. Jatuh kepada syirik. Jadi segala dakwatul haq dalam bentuk doa kita, ibadat kita secara khusus, dalam bentuk urusan yang kita kata urusan hak Allah Ta'ala. Bahkan dalam kita sembelih binatang, sembelih pun mesti sebut bismillah, nama Allah. Kalau sebut nama orang lain, binatang yang disembelih itu tidak boleh dimakan, dan perbuatan itu dianggap syirik, dosa yang besar. Jadi ayat ini berkenaan dengan akidah tauhid, dan sekaligus sebagai menafikan, tidak sebagai satu cara untuk menafikan tidak ada sekutu bagi Allah. Berkata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, dia kata ayat ini ada dua bentuk wajah dari sudut tafsirannya. Pertamanya idhafatud da'wah ilal haq, disandarkan kalimah dakwah, seruan itu kepada yang benar, sebagai naqidul batil, sebagai lawan kepada yang batil. Apabila dikatakan ayat ini berbunyi lahu da'watul haq, bagi Allah Ta'ala sahaja seruan yang benar, makna selain daripada Allah adalah da'watul batil. Kalau ada seruan minta kepada yang lain selain daripada Allah, maka dia akan sesat, batil dan menyeleweng. Mesti kepada Allah secara wahdahu la syarikalah, dia sahaja dan tidak ada sekutu baginya. Masalah besar berlaku dalam kalangan umat Islam ialah masih berlaku syirik. Kebetulan 2-3 hari lepas hamba buka nak tengok berita TV3, ada rancangan pada pagi itu, ada sedutan dia bercakap dengan seorang wakil wartawan TV3 di Indonesia. Dia kata ada suatu ritual amalan yang dibuat di Indonesia, orang Islam buat tapi syirik. Persoalannya syirik, tapi dia hanya tunjuk tidak gambar gerak, tidak gambar video, tak gambar biasalah, gambar yang dia ambil ni gambar tak gerak. Itu beberapa orang yang berada ramai di tepi pantai seperti memuja pantai, meminta sesuatu daripada seperti kita kata penjaga laut. Orang itu orang Islam juga. Syirik, memang jelas syirik. Kalau tempat kita dulu-dulu mungkin ada dipanggil, kalau boleh sofa, mandi sofa. Biasa mandi sofa bukan mandi dalam rumah, mandi di patah dengan alasan untuk tolak bala. Seolah-olah ada satu kuasa lain di laut yang boleh menolak bala yang berlaku di daratan. Ini syirik. Padahal segala permintaan nak benda yang baik, kita nak menolak mudarat, hanyalah kepada Allah. Lahu da'watul haq, hanya kepada Allah Ta'ala segala seruan yang sebenarnya. Sebab kata Imam Zamakhsyari, wajah yang pertama, bentuk yang pertama, ayat ini dengan maksud sebagai lawan kepada batil. Kalau diminta kepada yang selain daripada Allah, maka dikira batil dan sesat. Sama ada diminta kepada benda itu secara terus, ataupun dijadikan benda itu sebagai perantaraan dalam bentuk yang tidak diizinkan, disebut sebagai wasaid ataupun wasitah, sebagai perantaraan dalam bentuk yang tidak diizinkan. Atau dalam wajah yang kedua ialah idhafatud da'wah ilal haqqi alladhi huwa Allah, disandarkan kalimah dakwah ini kepada yang benar, yang mana al-haq itu adalah Allah. Kerana salah satu nama Allah ialah al-haq, al-haqqul, al-wakilu dan lain-lain. Kalau kita baca dalam al-asma'ul husna, salah satunya al-haq. Al-haq merujuk kepada Allah Ta'ala.
bahawa doa itu, suruhan itu hanya bagi Allah. Kerana dialah yang bersifat yasma', mendengar, fayujibu, maka dia akan memperkenankan doa yang diminta oleh hamba-Nya. Dalam bab permintaan doa, dia ada bentuk dua doa. Pertama, doa atau minta ni. Dakwah ni mana doa? Doa yang dipanggil doa ibadat, yang kedua doa masalah. Kedua-dua ni adalah lazim melazimi, biasanya dia ada kaitan dua tu. Doa masalah dan doa ibadat, ataupun doa ibadat dan doa masalah. Dalam Quran kadang-kadang dia bagi hadza taratan wa hadza taratan, hak ni sekali, hak tu sekali. Maksud doa masalah ialah seseorang yang meminta sesuatu untuk dia dapat kebaikan dalam hidupnya, atau menolak sebarang bentuk musibah, kesusahan daripada hidupnya. Nas-nas Quran terlalu banyak dalam perkara yang sebegini. Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Katakanlah, adakah kamu menyembah selain daripada Allah apa-apa yang tidak dapat memberi sebarang manfaat dan mudarat kepada kamu, yang tidak dapat memberi mudarat atau manfaat. Itu dalam surah surah Al-Maidah ayat 79. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakanlah, adakah patut kami berdoa meminta kepada yang lain selain daripada Allah apa-apa yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepada kami. Itu dalam bab doa masalah. Doa ibadat yang lebih berbentuk khusus, bentuk khusus, seperti yang kita lakukan. Sebenarnya solat kita tu dari segi bahasa, as-salatu lughatan, as-salatu lughatan ad-du'a. As-salatu lughatan, salat itu dari segi bahasa maknanya doa. Apabila seseorang melakukan solat, maka perlulah mengikut cara solat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikuasakan solat ini adalah untuk lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau solat tu betul dari segi fizikal, dari segi takbir, perbuatan rukun, fi'li, qauli betul, tapi niat dalam tu tidak kerana Allah, jadi syirik juga. Syirik dalam ibadat dah, tapi tidak kerana Allah. Ataupun seseorang yang melakukan solat, tetapi solat itu apa dia? Tidak seperti contoh tadi, tidak ikhlas. Tidak ikhlas dan tidak menepati dengan cara yang dikehendaki. Apa sahaja doa masalah, doa permintaan, maka ia mengandungi maksud doa ibadat. Nas-nas lain yang kita boleh dapati dalam Quran menyatakan perkara ini, menyusul selepasnya walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang dan apa sahaja yang mereka minta selain daripada Allah Ta'ala tidak dapat memenuhi mereka walau sedikit pun. Apa sahaja yang mereka minta ni, walladzina, apa dia mari dalam bentuk isim mausul. Isim mausul sebab ini secara umum. Mari dalam bentuk isim mausul untuk menyatakan dia fungsi isim mausul sama dengan ma masdariyah. Ma menyatakan apa sahaja hak manusia minta selain daripada Allah, sama ada kalau penyembah berhala dia minta dengan patung berhalanya, ataupun kalau dia sembah pokok kayu minta dengan pokok kayu, ataupun ada yang menyembah malaikat dia minta dengan malaikat, ada yang menyembah dia kata orang-orang yang soleh, maka orang soleh itu menjadi sekutu yang dia jadikan bersama dengan Allah, maka semua itu adalah syirik. Semua itu adalah syirik. 2-3 hari lepas ada seorang bekas pelajar ambo di sekolah, masa di Pulau Condong, dia cerita, dia kata ada rakan-rakan dia yang terlibat dengan dengan silap. Orang Melayu ni sahur dengan silap macam-macam, silap gua tu, silap gua ni ambo tak tidak sebut. Kita pernah dengarnya silap gayung macam-macam. Dia kata dalam silap tu sendiri ada amalan-amalan yang dia ceritalah, yang dia ajar oleh guru dia, kalau kamu berada dalam keadaan kesusahan, masa kamu berdoa kepada Allah, ingatlah kepada aku. Maka kata tak boleh gitu, syirik itu. Dia kata seolah bila kita berdoa, bayangkan nak guru kamu, guru silat kamu, kenapa perlu dijadikan tu guru silat itu sebagai perantara dia doa? Itu syirik. Itu memang adalah syirik. Ataupun kadang-kadang ada setengah yang pernah kita dengar beberapa
pengamal-pengamal tarekat tertentu yang diajar oleh guru dia, syekh dia, apabila kamu berada dalam kesusahan ketika berdoa, maka sebutlah namaku, dengan berkat namaku cepatlah Tuhan makbulkan doamu. Kita kata itu pun jatuh pada syirik juga. Kerana dalam bab berdoa Allah Ta'ala menyuruh fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan semata-mata untuk agamanya. Jadi kekeliruan berlaku ni dalam bab doa dengan ibadat, ada setengah tu hamba tahu daripada setengah-setengah pelajar baru nak mengaji benda ni dengan tertugu dia. Bila kita mari ayat kedua surah Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah patung berhala kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mau dijawabkan, dia kata ayat tersebut ibadat. Kami tidak beribadat, kami cuma berdoa. Tak erti sungguh kata. Memang tak erti sungguh. Sebenarnya doa tu ibadat tu. Doa tu ad-du'a nau'un minal ibadat. Ibadat ni banyak. Salah satu bentuk ibadat ialah doa. Sujud ibadat, rokok ibadat. Sebab tu kalau kita nak hormat seseorang, kita tidak boleh tunduk rokok jadi sepor rokok. Sepor orang Jepun. Orang Jepun, orang Asia kita juga. Orang Asia, orang Jepun, dia kalau hormat tetamu, dia tunduk sepor rokok. Tak boleh dari Islam. Atau kalau orang biasa yang mungkin orang Hindu India, kadang-kadang yang tetamu mari, kadang-kadang dia hormat sampai sujud di kaki. Tak boleh. Sebab perbuatan sujud hanya untuk Allah. Penghormatan cara begitu tak boleh. Sebab sujud rokok tu salah satu nau'un minal ibadat lillahi wahdah. Salah satu bentuk ibadat untuk Allah Ta'ala sahaja. Termasuklah doa. Ketika turunnya ayat dalam surah surah Ghafir ayat keberapa ni? Payah nak ngapa nombor ayat. Ayat boleh apa nombor ni ingat payah. Kecuali orang boleh ingat Dr. Zakir Naik ni orang pelik. Dia boleh ingat nombor tu. Sebut nombor senama surah ni surah keberapa, nombor keberapa kan. Aku tak jumpa lagi. Surah Fatir, surah Ghafir tadi ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu berkata ud'uni, berdoalah kepada aku, sesungguhnya orang-orang yang merasa takabur besar diri daripada beribadat kepada aku, masuklah ia dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dua-dua tu yang sebut situ, ibadat pun sebut, doa pun sebut. Wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepada aku, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, tidak an du'ai. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut innal ladzina yastakbiruna an du'ai, sesiapa yang merasa besar diri dan tidak mahu berdoa kepada aku. Tapi dia mari lepas tu ibadati, sebab maksud ibadat tu doa dah tu. Ayat ni dalam surah Ghafir ayat 60, dan tafsir yang jelas telah disebut oleh Nabi SAW dalam riwayat Sunan Tirmizi, iaitu Nabi menyebut ad-du'a huwal ibadah. Doa tu adalah ibadat. Jadi apabila seseorang berdoa kepada yang lain selain daripada Allah, bermakna dia telah beribadat kepada yang lain, tidak kepada Allah. Syirik. Mana dia kata syirik? Walaupun pergi sembahyang solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan puasa, ada duit okey, pergi Mekah umrah haji tak apa, tapi mungkin dalam setengah perkara bila ada masalah, doa tu tidak kerana Allah. Mungkin masa lain berdoa kepada Allah, ada masa lain tidak berdoa kerana Allah, maka jatuh kepada syirik. Sebab ad-du'a huwal ibadah. Tidak ada sedikit pun doa itu boleh diberikan kepada yang lain selain daripada Allah, maka ia dikira suatu kesalahan yang sangat besar dan menjatuhkan kepada syirik. Kalau seseorang itu tak tahu, dimaafkan. Kalau dia tahu, dia sedar, dia kena bertaubat dan kena berhenti terus. Tapi kalau dia tahu, dia sedar dan dia berterusan, sangat dikhawatiri kalau syirik itu tidak diampunkan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan ia dengan sesuatu yang lain. Tetapi dosa yang lain selain daripada syirik diampunkan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Melainkan kalau orang itu tak tahu ataupun dia keliru. Jadi kena berhati-hati dalam masalah ni. Kadang-kadang setengah tu dia butuh kita tahu. Kita minta dengan orang tu bukan minta dengan dia, kita cuma menggunakan
perantaraan dengan pangkat kedudukan yang dia ada? Jawapan yang jelas di sisi para ulama tahqiq dalam masalah ni. Sebab ini melibatkan masalah tawassul. Tawassul bila kita menggunakan objek yang lain selain daripada Allah dalam bab berdoa, hanya 3 yang disepakati oleh ulama boleh, ulama ittifaq, iaitu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Sama ada dalam doa tu kita sebut ya Allah, kita sebut nama-namanya ya Rahman, ya Rahim. Itu tawassul yang mubah, yang harus dan dibenarkan. Ataupun kita tawassul dengan amalan soleh kita. Sebab semua tu ada nas, ada dalilnya. Ya Allah, aku minta kepada kamu dengan kemuliaan surah Yasin yang telah aku baca, telah aku hafal, itu harus boleh. Ataupun dengan sedekah yang aku lakukan ini, semoga engkau terima, maka permudahkan urusan kerjaku. Itu tawassul. Nah, tawassul itu dibenarkan sebab ada nas dalam hadis yang sahih. Dan yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bukan dalam doa tu kita sebut nama dia, kita pergi jumpa dia, minta dia doakan untuk kita. Dengan syarat orang itu masih hidup. Tawassul dengan orang soleh masih hidup, maka kita pergi jumpa dia, minta dia doakan untuk kita. Sebaiknya kita sendiri yang berdoa. Bila kita minta dia tolong berdoa, maka dibolehkan. Baik. Sama juga dalam bab istighfar. Sebab istighfar pun doa juga. Doa apa dia? Itu doa talabul afwa, minta kemaafan kepada Allah. Kalau kita beristighfar sendiri, boleh. Astaghfirullahaladzim, boleh. Ataupun kita minta orang lain tolong beristighfar bagi pihak kita, boleh. Kita minta dia berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, boleh. Dengan syarat dia tu masih hidup. Dengan syarat dia masih hidup. Kalau orang tu dah meninggal dunia, kita pergi kubur dia. Wahai Tok Guru yang soleh, oleh kerana engkau seorang yang alim dan bertakwa kepada Allah, tolonglah minta kepada Allah supaya diampunkan dosaku. Syirik? Tak boleh. Itu kita boleh lihat dalam tafsiran surah, satu ayat dalam surah An-Nisa. Apabila orang-orang munafik yang melakukan kesalahan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah, tidaklah kami utuskan seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idh zalamu anfusahum, kanalah mereka itu ketika berbuat zalim terhadap diri mereka, ja'uka fastaghfirullah, mereka datang kepada engkau ya Muhammad, lalu mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan rasul juga beristighfar bagi pihak mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, nescaya mereka akan dapati Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat itu dalam surah An-Nisa, dalam juzuk yang kelima, sekitar muka surat yang keberapa, 7 ke 8. Nombor ayat apa tak ingat. Payah nak ingat nombor ni, sebab kita tak ngapa nombor, kita ngapa ayat. Tapi pelik Dr. Zakir hari ini sebut ayat, dia boleh ingat nombor. Amat pelik sungguh, macam mana boleh ingat nombor. Boleh rujuk dari surah An-Nisa. Baik, dalam tafsir ni ulama kata, seseorang yang bersalah beristighfar kepada Allah kalau dia nak minta orang lain beristighfar untuk pihak dia dengan syarat orang itu masih hidup. Sebab tu dalam syarah Riyadhus Salihin oleh Syekh Shalih Utsaimin, ketika dia menjelaskan ayat ni dalam menyatakan bab istighfar, sebab istighfar tu masuk bab doa juga. Kalau seseorang tu pergi ke Madinah, pergi ke kubur Nabi, dia kata ya Rasulullah, bijahika ya Rasulullah, dengan pangkat kedudukan kamu, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, ayyaghfirali, semoga Allah Ta'ala ampunkan kamu. Kata Syekh Salim, tak boleh buat gitu, la yajuz, hadza syirkun, ini perbuatan syirik. Seseorang itu hanya boleh minta tolong dengan Nabi semasa baginda masih hidup, ataupun selepas wafatnya baginda tak boleh. Walaupun ada yang memberi alasan, dia kata Nabi sebenarnya tak mati, dia kata Nabi masih hidup. Kita kata betul, tetapi hidup bukan hayah duniawiyah, hayah barzakhiyah, sepertinya dinyatakan oleh majoriti ulama, termasuk Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam membahaskan masalah hayah barzakhiyah. Kita hanya boleh minta tolong orang yang masih hidup untuk dia doakan bagi pihak kita, doa istighfar. Kau tak kira lah, doa minta, macam kita kata tolong buat sembahyang hajat untuk hamba, itu harus boleh. Walaupun lebih afdal kita buat sendiri. Tapi kalau minta dengan orang sudah meninggal, maka jawapannya la yajuz, tidak harus ataupun tidak dibenarkan. Sebab itu tidak ada seorang sahabat pun
Setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat tu pergi jumpa Nabi di kubur dia, kata ya Rasulullah, kami susah, tolonglah kami. Tak ada, sebab sahabat tahu perbuatan itu tak boleh. Walaupun sampai sahabat banyak ujian yang berlaku zaman Khalifah Uthman bin Affan, khususnya lebih lagi zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, berdepan dengan golongan Syiah, golongan tubik pula golongan Khawarij. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang pergi ke kubur Nabi, walaupun kubur Nabi situ Madinah tu juga. Sebab mereka tahu walaupun tingginya kedudukan Rasulullah, bukan berada dalam bab doa kena minta ke Nabi, tak, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab lahu da'watul haq. Balik kepada ayat tu, lahu da'watul haq, untuk Allah taala segala doa permintaan yang sebenarnya, tidak boleh berdoa kepada yang lain. Tapi unsur-unsur syirik ni banyak berlaku dalam masyarakat Melayu. Pernah hamba sebut sebelum ni, kalau ada cerita Piramli, pendekar penjelapu, kayak ada bila berdepan dengan kesihar apa-apa, serulah, wahai mambang api, mambang laut, mambang jin. Itu syirik dah tu. Tak kira lah sama ada hak dia maksudkan mambang tu jin ke, setan ke apa, tapi perbuatan wahai tu doa dah tu. Sebab dalam bahasa Arab bila kata ya Allah, dia tukar kepada Allahumma. Allahumma itu dipanggil sebagai ganti kepada ya Allah. Orang-orang musyrikin sampai jahiliyah pun berdoa Allahumma juga. Dia berdoa Allahumma juga. Cuma dalam tempoh dalam keadaan yang lain mereka menggunakan berhala-berhala yang mereka sembah sebagai perantaraan dalam doa mereka yang berbentuk Allahumma. Itu menyebabkan berlaku syirik. Dan dakwah Nabi dan Rasul tujuannya adalah untuk membersihkan syirik dan membawa tauhid. Hal ini paling besar sekali. Sebab tu kalau kita belajar bab akidah tauhid dah disebut oleh Imam Abu Hanifah sebagai al-fiqhul akbar. Fiqh akbar, fiqh yang paling besar. Kita disyarah oleh Syekh Mula Ali Al-Qari untuk menjelaskan bahawasanya kalau kita ada mengaji fiqh bab taharah, bab solat, puasa, zakat, haji, itu sebenarnya al-fiqhul asghar, fiqh kecil. Fiqh juga fiqh dalam bab kecil, hak besar tauhid. Sebab kalau rosak tauhid, dia akan jadi berah habis, hancur habis. Amalan-amalan soleh dibuat oleh manusia menyebabkan seseorang itu tidak akan mendapati apa-apa ganjaran untuk amalan soleh kalau akidah tauhidnya tidak dijaga. Jadi kena beringat masalah ni. Sebab ini masalah pokok. Sebab itu sesiapa yang mengkaji dakwah, pembaharuan dakwah tajdid yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di tanah Arab sekitar kurun ke-12 Hijrah, yang dimomok-momokkan oleh musuh dia dengan fahaman Wahabi, tujuan dia untuk tauhid ni. Dia bukan nak oyak masalah-masalah benda besar tu, benda-benda orang reka sebenarnya. Banyak benda-benda yang sebenarnya tidak sahih disandarkan kepada dia, menyebabkan mereka menilai dengan tidak adil. Sebab tu majoriti kita perhati golongan Turk Sufiyah, tarekat Sufiyah sangat menentang dakwah Salafiyah oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sebab mereka tidak mahu perbuatan bid'ah dan syirik yang mereka buat dikritik. Yang merosakkan tarekat tasawuf bukan orang lain, orang dalam itu juga. Sebab asalnya tarekat tasawuf start daripada zaman Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebelumnya Syekh zaman Rabi'atul Adawiyah. Zaman sebelumnya lagi Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Basri, Rabi'atul Adawiyah. Comel betul. Seperti yang disebut oleh Imam Sya'rani, betul. Tapi zaman terkemudian ini dia masuk unsur-unsur yang membawa kepada syirik. Yang membawa kepada syirik. Hak selepasnya, sesiapa yang tak berhati-hati dia akan benda ni banyak dia dibahaskan oleh ulama-ulama tahqiq seperti Dr. Yusuf Qardawi sendiri apabila dia membahaskan berhubung dengan disebut wali kutub. Di kalangan orang tarekat ni ada wali kutub, disebut wali autad, wali nujabat, wali nuqabat. Dewi gelaran ni, gelaran pada siapa? Salah satu kepada Syekh Abdul Qadir Jalani Sa, kepada satu Syekh Ahmad Rifai Sa, satu lagi kepada Allah, ada 4 semua. Lepas tu dia mengatakan setiap orang ni ada kaitan dengan tasarruf al-kauni untuk mengendalikan alam. Orang ni ada kaitan dalam bab turunnya hujan. Orang ni ada kaitan dalam bab nak talak bala ni. Semua ini adalah suatu fikrah yang membawa kepada syirik. Kerana dalam urusan alam ini
ala lahul khalq wal amr. Segala urusan dan segala penciptaan alam, segala apa dia, pentadbiran ini adalah urusan Allah yang tidak ada kaitan dengan makhluk, yang Allah Ta'ala wakilkan kepada malaikat apa dia, malaikat hak ni menurunkan rezeki, hak ni mana gini ni. Ini adalah dengan perintah daripada Allah, dan tidak ada nas bahawa Allah Ta'ala memberi tugas kepada wali-wali ni, kamu jaga tempat ni turun hujan, tempat ni berlaku gini, tempat ni tak berlaku gini. Itu adalah anggapan manusia yang kalau diberikan urusan Allah kepada makhluk memang jatuh kepada syirik, sebab nas Quran memang jelas. Ini suatu perkara yang kita rasa pelik kenapa berlaku dalam kalangan umat Islam. Perkara ini sangat berat. Kita kata benda ni bukan benda kecil ni, benda besar. Dan berlaku di kalangan orang Arab sendiri. Di kalangan orang Arab sendiri. Kalau pergi di Kahirah, tuan-tuan pergi di Kahirah, di kubur Imam Syafi'i akan jumpa banyak helai-helai khatah. Orang-orang Arab Muslim dia buat khatah gini, dia tulis hajat dia. Dalam hajat dia tulis, wahai imam yang hebat, yang alim gini-gini, mintalah kepada Allah supaya isteriku mudah bersalin. Mintalah kepada Allah supaya anakku lulus periksa. Kertas ni pun lepak nota pak dia tak ni pasal kubur. Kita pergi penuh nampak kertas. Ambil kan, boleh baca. Dengan tujuan dipanggil qada'il hajat, untuk memenuhi hajat dia. Perbuatan ini jelas syirik. Walaupun ia hanya dalam bentuk tulisan, sepatutnya dia terus berdoa kepada Allah, kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa perantaraan. Dan perkara ini memang bercanggah dengan konsep yang jelas akidah tauhid, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dua akidah tauhid itu, ibadat dan pertolongan, tidaklah boleh diminta kecuali kepada Allah. Oleh kerana pentingnya tajuk ini ataupun persoalan ini, sebab tu ulama mengatakan kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala dahulukan iyyaka, sepatutnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, asalnya gitu. Sebab iyyaka asal dia duduk ke dia, tapi kenapa didahulukan? Dalam kaedah ilmu balaghah dipanggil al-qasru. Al-qasru iaitu apa dia, taqdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan apa yang sepatutnya ditakhirkan untuk menggambarkan pentingnya ia. Lalu diletakkan iyyaka depan na'bud, lepas tu wa iyyaka barulah nasta'in. Hanya kepada engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Akidah tauhid tu. Jadi kalau dalam sembahyang seseorang tu baca surah Fatihah, dia baca ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, apabila berada di luar solat, mereka tidak lagi berdoa kepada Allah dan tidak lagi apa dia, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan pun serupa juga, termasuk dalam bab doa juga, sebab istighfar tadi. Kalau pertolongan itu dalam bentuk yang bersifat dipanggil al-asbab al-zahiriyah al-adiyah, sebab-sebab zahir yang biasa. Kita minta tolong orang tu akak beg kita berat ke, minta apa dia, minta dia apa dia, bawa ahli keluarga kita sakit ke hospital sebab kita mungkin tak ada kenderaan, itu harus boleh. Tetapi apabila kita minta pertolongan dalam bentuk perkara yang berbentuk al-asbab al-ma'nawiyah, bukan sebab-sebab yang zahirah, yang ma'nawiyah, minta tolong kepada seseorang itu, contohnya kita kata negeri kita, kampung kita ni banyak hari dah kemaran, tak turun hujan. Tak boleh ke kamu turunkan hujan? Yang menurunkan hujan itu kuasa Allah, bukan kuasa makhluk. Ataupun dia kata aku dalam kesempitan, susah ni. Kalau susah tu makhluk boleh tolong, harus boleh. Tapi dalam bentuk yang makhluk tak boleh tolong, tak boleh. Contohnya kita sakit, kita minta tolong orang tu, cuba kurangkan kesakitan kita. Nak tolong macam mana? Sebab sakit tu Allah Ta'ala bagi. Kita sedih, macam mana seseorang itu nak menghilangkan sedih kita? Kecuali dalam bentuk, mungkin dalam bentuk kata-kata yang menghiburkan, bolehlah, harus. Tapi nak melenyapkan takut, sedih, itu bukan hak kita, itu hak Allah. Maka kita kena berdoa supaya Allah Ta'ala menghilangkan sedih kita dan rasa takut kita. Adalah doa Nabi ajar tu, bukan minta dengan makhluk, minta dengan Allah. Lahu da'watul haq. Perbandingnya orang yang berdoa sebegini seperti orang yang mengholorkan kedua tangannya. Kaffaihi maknanya tapak tangan.
Kaf, tidak kafihi, kafaihi, dua. Dia ada dua-dua tapak tangan untuk ambil air. Oleh kerana air itu jauh tak sapa, maka tidak masuk dalam mulutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw